biarlah kita sibuk dengan Al-Quran sampai banyak kerja dunia terbengkalai, daripada sibuk dengan kerja dunia sampai kerja akhirat terbengkalai. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintah pada siapa ni? Dan semua umat dia. Bila Allah perintah pada Nabi, mana perintah untuk semua? Huwallahu ahad. Dia adalah Allah Ahad yang Esa. Okey. Ini dah menunjukkan apa ni? Yang surah ni boleh menjadi sama dengan 1/3 Al-Quran. Salah satunya sebab ni, akidah mengesakan Allah. Dan inilah sebenar makna ikhlas. Kalau orang tanya apa makna ikhlas, kamu mengesakan Allah dalam semua kerja kamu. Ramai orang yang nampak macam mengesakan Allah tapi dalam solat, dalam kerjaya dia bukan mengesakan Allah. Dalam perjalanan hidup dia tak mengesakan Allah. Sebab tu saya bagi contoh, kalau kita tak mengesakan Allah dalam semua amalan kita, apa jadi? Itu pun salat dah okey, tapi dalam bab lain kita buat bukan kerana Allah. Apa jadi dengan amalan tu? Sia-sia. Wa yut'imuna, cuba tengok betul-betul Allah bagi peringatan pada kita. Ciri-ciri orang beriman yang amalan dia betul-betul ikhlas dan menjadi pahala. Silap sikit je jadi apa? Debu. Okey, cuba tengok. Wa yut'imuna. Ini Allah sifat al-abrar, ahli syurga, yang layak dapat masuk syurga. Apa antara amalannya? Ini antara amalannya. Wa yut'imuna. Mereka memberi makan. Makanan yang mana? Hubbihi. Yang satu, nak jadi amalan tu diterima oleh Allah. Pertama, bagi yang dia suka. Jangan bagi yang dia tak suka. Yang kedua, bagi pada siapa? Orang miskin. Keutamanya orang, kalau keluarga kita yang miskin, lagi baik. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, tawan. Kalau tawanan ni, masa turut ayat ni, tawanan tu orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. Mana boleh tak kita bagi makan pada tawanan orang kafir? Boleh. Kalau orang kafir, tawanan orang kafir, boleh dan dapat pahala. Kalau tawanan orang Islam, lagi besar. Okey. Yang ketiga, dia kata apa? Innama nut'imukum, sesungguhnya, ni al-abrar dia kata, kami beri makan kamu ni sebenarnya liwajhillah. Ini qul huwallahu ahad. Dia mentafsirkan. Qul huwallahu ahad ditafsirkan antaranya oleh ayat ni. Apa maksud liwajhillah? Apa maksud aku buat kerana engkau sahaja? Ditafsir selepas tu. La nuridu minkum. Kami tidak mengharap daripada kamu jazaan. Jazaan. Dalam bahasa Arab kalau nakirah, apa makna dia? Apa bentuk balasan. Apa saja bentuk balasan. Dan yang kedua, tanda dia buat kerana Allah sahaja, wala syukura, kami tidak mengharapkan apa bentuk ucapan terima kasih ataupun syukuran. Jadi kalau orang tanya macam mana ikhlas, jawapannya, bila kita buat baik, jangan sekali-kali mengharapkan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau kita bagi makan, makanan yang kita bagi yang kita suka, tapi kita mengharap sikit je balasan. Apa dia? Minta orang miskin tu tolong doa pada saya. Maka kata Ibn Taymiyah, dia tak terkeluar daripada al-abrar. Balasan apa dia minta? Doa je. Sebab Allah kata, apa saja bentuk balasan kami tak nak.
Jadi amalan tu jadi apa? Jadi debu. Sebab tidak ada ahad. Selain daripada Allah ahad, ada jaza. Faham? Benda yang paling sukar ialah nak ikhlas. Kalau harap pujian, lagilah. Okey. Allah sebut jaza, apa saja bentuk balasan. Okey? Syukura, ucapan terima kasih, termasuk tak bentuk balasan? Masuk tak? Masuk ke tak? Masuk kan? Kalau masuk, kenapa Allah sebut lagi? Sepatut jazaan dah cukup. Sebab syukuran dah termasuk kat sini. Kenapa Allah sebut lagi? Ha? Sebab manusia bila dia buat baik, paling kurang dia paling kurang. Sebab tu apa bukti? Dia juga mengharap terima kasih. Paling kurang apa dia? Bila orang tak sebut terima kasih, dia kecil hati. Betul? Merajuk. Kamu okey tak? Orang tak ucap tu, saya okey tapi saya takkan bagi dah. Habis. Sebenarnya mengharap betul. Halus je. Faham? Kenapa Allah tak bagi? Bila dia mengharap ke, walaupun ucapan terima kasih, Allah dah tak bagi pahala. Kenapa? Ialah kenapa tak ikhlas sampai Allah tak pertimbangkan langsung? Kenapa? Ialah sebabnya apa? Kenapa tak boleh mengharap langsung daripada makhluk? Saya nak tanya, bila kita buat baik pada orang, orang tu ucap terima kasih, salah ke? Tak salah. Dia ucap terima kasih, tak salah. Yang salah apa dah? Kita mengharap tu. Nabi pun kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur pada Allah orang yang tak ucap terima kasih pada orang. Itu masalah. Bila kita buat baik pada orang, kita jangan mengharap. Tapi bila orang buat baik pada kita, beradabnya pada. Sebab tu ulama dahulu kan, bila dia buat baik, contohlah dia mengajar, lepas tu tiba-tiba dia tanya, ada air tak? Dia tengok yang pergi ambil air tu ialah anak murid dia bagi ilmu. Dia kata, kamu jangan ambil. Kamu jangan ambil. Tahu sebab apa? Dia takut kamu ambil tu sebagai balasan aku bagi ilmu. Bila itu balasan aku takkan dapat balasan Allah. Oh, sampai tahap tu. Sebab tu lepas ni Allah kata apa? Wa jazahum, setelah dia beramal soleh, dia bagi makan pada orang miskin, betul-betul ikhlas kerana Allah, tak mengharap apa-apa walaupun ucap terima kasih, Allah kata apa? Allah balas mereka dengan sebab mereka sabar. Allah balas apa? Surga. Bila Allah balas surga ni? Bila dia buat betul-betul liwajhillah. Jadi bagi orang al-abrar dia kata, bodoh aku mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia yang tak ada apa-apa pun, tapi aku terlepas surga. Faham? Sebab tu Allah tak bagi. Siapa mengharap balasan daripada manusia, Allah tak bagi apa-apa. Kenapa? Bagi Allah orang ni memang tak cerdik. Aku nak bagi syurga, dia nak ucapan terima kasih. Tak, ambil tu salah ke tak? Tak salah, bukan haram pun. Dia bukan mencuri. Tapi takut menjejaskan pahala dia buat baik tu. Dia kalau martabak dia tinggi sampai tahap al-abrar, dia tak ambil lah. Lepas tu ada seorang salafus salih, bila dia buat baik pada orang tu ucap apa? Jazakallahu khairan. Bila dia buat baik pada orang tu berkata apa? Jazakallahu khairan. Dia pun terus jawab. Cepat-cepat dia jawab apa dah? Wa anta fa, tambah wa anta fa je. Kemudian sama dengan atas.
Wa anta fa jazakallahu khairan. Kenapa dia cepat jawab? Sebab dia takut balasan doa kawan tu adalah merupakan balasan kebaikan dia. Jadi dia terus jawab supaya balasan doa ada balasan khas, bukan kebaikan dia. Boleh faham? Saya bagi duit pada Ghazali. Ghazali pun kata jazakallahu khairan. Saya pun tak jawab. Maka kebaikan saya bagi duit tu seolah Allah Ta'ala balas dengan apa? Ucapan terima kasih. Maka supaya ucapan terima kasih bukan balasan kebaikan saya balas doa dia wa anta fajazakallahu khairan. Supaya apa? Doa dia dapat balasan dengan doa saya, tapi kebaikan saya Allah bagi. Benda ni cukup halus. Sebab dia tak belajar habis. Dia jawapan betul sunnah wa anta fajazakallahu khairan. Bukan wa iyyaka. Sunnah ni ada hadis ni. Wa iyyaka tak ada hadis. Maaf saya cakap, kadang-kadang kita buat majlis tahlil kan? Kita bagi makan tak orang buat tu? Dan kita bagi makan mengharap balasan tak? Ya, iaitu dia bertahlil dan berdoa. Habis. Setakat tu je. Sebab itulah kita bila bagi makan, biar kena jelas matlamat. Nak apa ni? Nak pahala bagi makan ke nak doa? Jangan minta doa. Jangan minta doa. Biar jelas. Dia, nilai kita, bila kita bagi makan pada orang, habis sampai 500, sampai 1000, nilai kita hanyalah doa, bukan surga. Rendah tak nilai kita? Apalah. Apa tujuan doa selamat? Dalam doa selamat dia bagi makan tak? Mana ada tak balasan sebagai bagi makan tu? Ada. Tak dapat pahala. Dapat apa? Dapat doa. Tapi doa belum tentu makabulkan, belum tentu. Sebab tu Nabi ajar kita, doa terbaik pada saudara kita apa dia? Doa terbaik dan mustajab. Saya doa pada Ghazali. Ghazali nak pergi Mekah. Dia tak tahu. Saya berdoa, mustajab doa saya. Kenapa mustajab? Yalah, kenapa tak tahu mustajab? Sebab saya ikhlas. Saya tak pernah diminta, saya tak pernah disuruh, saya tak pernah dibagi makan. Tapi ikhlas. Itu mustajab. Tak, kena betulkan. Jangan, kita rasa, inilah takut. Kita rasa kita buat baik, tapi pergi akhirat, debu. Silap sikit je. Harap sikit je ucapan terima kasih. Kita buat baik, pernah apa semua orang tak ucap terima kasih, kita pun kecil. Apalah, sepatah pun tak ucap terima kasih. Habis. Dahlah dia seorang makan 3 pinggan. Hancur. Rendah tak nilai kita? Bagi orang makan, nak ucapan terima kasih. Ya Allah, sebab tu Allah tak bagi. Otak kamu dah teruk sangat. Aku nak bagi syurga, kamu nak hanya ucapan terima kasih. Rendahnya nilai kamu. Faham tak? Saya tekankan sini kenapa? Kita takut amalan kita pergi di akhirat jadi debu. Hanya kenapa? Ada mengharap sikit je balasan. Kadang-kadang kita buat kerja, orang tak sebut nama kita kan? Kepada mereka yang menyumbang, sebut nama seorang-seorang. Tiba-tiba tertinggal nama kita. Kita berbagi tahu, MC ada nama saya tertinggal. Habis. Samalah sekarang macam bulan Ramadan kan, orang buat infak untuk more jual dan buka puasa, dia bagi nama kan. Itu termasuk bentuk jazak. Jazak balasan. Apa dia? Paling-paling kurang orang tahu dia adalah penderma. 3 malam turut-turut more dan sahur. Habis. Boleh faham ke? Jaga. Dan amalan ni bukan amalan ibadat saja, tapi kerjaya kita buat kerana Allah. Kadang-kadang kita suka buat kebaikan kan, kebajikan. Maka jangan sekali-kali mengharap orang puji, orang sebut kan. Dan bila orang tak sebut, jangan kecil hati. Sebab kita bukan nak apa yang orang sebut, kita nak di sisi Allah. Allah kata apa? Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Cuba terjemah. Wa ma
Apa yang di sisi kamu yang fadu hilang. Semua hilang. Manusia bagi pangkat, bagi pujang, semua bila mati hilang. Tapi wama indallah, apa di sisi Allah adalah kekal abadi. Jadi kalau kamu cerdik, haraplah benda yang kekal. Satu lagi, cuba buka surah Maryam ayat 95. Cuba terjemah. Dan setiap dari mereka Semua mereka, setiap mereka atihi, datang kepadanya akan datang kepadanya. Siapa? Allah. Yaumal qiyamah pada hari kiamat fardan. Apa maksud tu? Apa yang Allah nak sampaikan? Janganlah bergantung pada orang. Janganlah bergantung pada sesiapa. Janganlah bergantung pada kerajaan. Janganlah bergantung pada individu. Janganlah bergantung pada NGO. Janganlah bergantung pada duit. Sebab apa? Akhirnya masing-masing datang seorang-seorang aja. Yang tempat dia bergantung pun datang seorang juga. Masing-masing hal masing-masing. Jadi Allah nak bagi tahu, jangan terlalu bergantung pada selain pada Allah. Ayat ni kalau kita faham menakutkan.